Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Baik, hari ini kita akan sambung pelajaran pendidikan Islam bidang akidah. Okey, minggu lepas cuti kan? Minggu yang sebelum tu lagi kita dah belajar tentang 20 sifat wajib bagi Allah. Minggu ni Saza akan sambung sikit tentang kesan beriman kepada sifat-sifat Allah. Baik, sebelum tu awak boleh rujuk buku teks awak. Okey, tengok dekat muka surat yang tajuk sifat 20 tu. Kita ulang sikit. Ada 20 sifat wajib bagi Allah. Nombor 1, wujud ada. Nombor 2, qidam, sedia ada. Maknanya Allah tu sebelum penciptaan makhluk ni semua ni Allah dah sedia ada dah. Tak ada yang apa-apa perkara yang ada sebelum Allah. Allah memang sedia ada. Kemudian ketiga, baqa, maksud kekal. Macam kita manusia akhirnya nanti akan mati, akan reput, tapi Allah tak, dia akan kekal. Kemudian yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadithi, bersalahan dengan yang baharu. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya. Yang keenam, wahdaniyah, maksud esa. Yang ketujuh, qudrah, berkuasa. Kelapan, iradah, berkehendak. Allah mengkehendaki sesuatu. Bila Allah nak sesuatu benda jadi, Allah sebut kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Yang ke-9, ilmun, mengetahui. Allah Maha mengetahui. Yang ke-10, hayah, iaitu hidup. Yang ke-11, sam'un, mendengar. Allah Maha mendengar. Walaupun dalam hati kita, Allah tetap masih boleh mendengar. Dia tak sama macam manusia. Pendengaran kita terbatas. Tapi Allah Maha mendengar. Sama juga yang ke-12, basarun, melihat. Allah Maha melihat. Macam manusia penglihatan terbatas, tapi Allah boleh melihat benda yang tersurat dan juga tersirat. Ke-13, kalamun, berkata-kata. Ke-14, kaunuhu qadiran, keadaannya berkuasa. Kaunuhu muridan, keadaannya berkehendak. Kaunuhu aliman, keadaannya mengetahui. Kaunuhu hayyan, keadaannya hidup. Kaunuhu sami'an, keadaannya mendengar. Yang ke-19, kaunuhu basiran, keadaannya melihat. Dan ke-20, kaunuhu mutakalliman, keadaannya berkata-kata. Ini Ustazah just recap balik, ulang balik 20 sifat wajib Allah tu. Hari ni yang kita nak fokus sebenarnya muka surat 50 berapa tu kan? Tak nampak pula kat sini. Bukti keimanan terhadap sifat-sifat Allah. Awak kata awak percaya, kita percaya pada sifat Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Tapi apa bukti kita beriman pada sifat-sifat tu? Contoh yang pertama, yang warna hijau tu dia cakap apa situ? Saya tidak merosakkan harta awam kerana saya meyakini bahawa Allah bersifat Maha berkuasa. Bila kita tahu Allah tu bersifat Maha berkuasa, Allah lebih berkuasa daripada segala-galanya. Kita tak ada kuasa. Bukan kata awak kuat, awak boleh rosakkan harta awam, awak hebat. Tak. Sebenarnya Allah lebih berkuasa. Jadi bila awak yakin Allah Maha berkuasa, awak takkan buat benda-benda yang tak baik. Kalau walaupun tak ada orang tengok awak pada waktu tu, tapi awak tetap tak merosakkan benda-benda macam dalam kes ni harta awam. Kemudian yang warna biru, saya sentiasa redha dengan setiap ketentuan Allah kerana saya meyakini bahawa Allah bersifat Maha berkehendak. Apa segala jua yang jadi, macam sekarang ni COVID kan, Allah berkehendak perkara tu jadi. Jadi kita yakin Allah tu bersifat Maha berkehendak. Jadi kita redha dan kita pasrah dengan ketentuan Allah. Kita tahu setiap apa yang Allah buat tu, jadikan benda tu pasti ada hikmahnya. Kemudian yang warna oranye tu, saya tidak menipu ibu dan ayah kerana saya meyakini bahawa Allah bersifat Maha mengetahui. Bila kita yakin, Allah tu Maha mengetahui, tak nak tipu ayah lah. Kalau tipu pun mak ayah tak tahu, tapi siapa tahu? Allah tahu. Tak nak tipu cikgu, tapi Allah tahulah saya tipu. Awak takkan tipu sebab kita beriman pada nama Allah. Allah bersifat Maha mengetahui. Yang akhir sekali warna pink tu,
Saya tidak akan melakukan kejahatan walaupun ketika bersendirian. Tak ada siapa-siapa dengan awak. Awak nampak, oh tak ada orang dalam kelas nak ambil lah barang kawan ni. Tak ada orang nampak. Tapi sebab awak yakin, saya meyakini bahawa Allah bersifat maha melihat. Jadi awak tidak akan melakukan apa-apa kejahatan walaupun ketika bersendirian. Sebab tu awak hafal dah baca sifat-sifat Allah, kita yakin, kita beriman dengan sifat-sifat Allah. Jadi kita akan jadi seorang yang berdisiplin dan berakhlak mulia. Okey. Sekarang kita boleh faham bukti keimanan. Apa bukti awak beriman pada sifat-sifat Allah. Okey. Sekarang kita nak bincang, awak buka buku aktiviti awak, kita akan bincang lebih lanjut kefahaman awak tentang sifat-sifat wajib bagi Allah ni. Tengok buku aktiviti. Sekejap. Okey, macam ni. Muka surat 57. Basarun artinya, tulis betul atau salah. Basarun artinya Allah Maha melihat, dia tulis betul. Okey, nombor 1. Mukhalafatuhu lil hawadithi bermaksud Allah sama dengan makhluknya. Ya ke mukhalafatuhu lil hawadisi? Allah sama ke dengan makhluk? Awak tulis kat situ. Betul ke sama? Tak sama kan? Okey, jadi nanti awak tulis salah. Okey. Nombor 2. Allah tidak berhajat kepada sesuatu pun. Maknanya Allah nak apa benda, Allah tak payah minta bantuan orang lain. Okey. Allah tidak berhajat kepada pertolongan sesiapa pun. Jadi kat sini betul. Bata waulam. Okey. Allah berkuasa ke atas semua makhluk. Betul tak? Allah berkuasa? Betul. Okey, yang keempat, manusia akan kekal. Begitu juga Allah Ta'ala. Kekal ke manusia? Takkan, manusia akan mati. Mana boleh sama, manusia akan kekal. Okey, jadi sini manusia kekal, salah. Nombor 5, pendengaran Allah tidak terbatas. Jauh pun boleh dengar, dalam hati pun Allah boleh dengar. Jadi, pendengaran Allah tidak terbatas. Betul. Okey, yang nombor 5, betul. Okey, cuba tengok. Betul semua. Okey, jadi ni nanti awak tulislah dalam buku aktiviti awak. Okey. Okey, tengok muka surat sebelah 58. Okey, muka surat 58. Tengah dekat bintang tu bukti keimanan terhadap sifat-sifat Allah. Tengok gambar-gambar tu. Dia dah gariskan satu dah. Berdoa pada Allah. Maknanya kita nak apa benda, kita mohon pada Allah. Tu bukti kita beriman lah. Sebab Allah yang maha mengetahui, Allah maha berkuasa. Allah tempat kita meminta kan. Jadi kita doa pada Allah. Itu adalah salah satu bukti keimanan terhadap sifat-sifat Allah. Okey. Tengok gambar tu, dia buat apa? Dia ambil barang kawan dia tu dekat dalam kelas. Itu bukti beriman ke pada sifat Allah? Kalau dia beriman, Allah maha melihat, dia mesti tak buat jahat walaupun dia bersendirian. Kita tengok gambar bawah lagi. Tabung bencana alam. Cik tu masukkan duit. Dia sedekah, beri sedekah, buat baik. Adakah itu bukti keimanan terhadap sifat Allah? Kalau ya, awak suaikan. Okey. Kemudian bawah tu, tengok apa dia buat tu. Dia memeras ugut, minta duit dekat kawan dia. Baik ke macam tu? Adakah itu tanda keimanan terhadap sifat Allah? Okey. Kemudian sebelah tu, dia tolong ibu dia ataupun tolong cikgu. Kan? Akhir sekali, gambar atas tu buat baik pada sesama makhluk. Buat baik dengan kucing. Adakah itu bukti keimanan? Jadi nanti awak padankan. Okey? Gariskan mana gambar yang betul, yang bukti keimanan terhadap sifat Allah. Okey, kemudian muka surat 59. Susun perkataan menjadi ayat. Okey, tengok atas dia dah bagi contoh. Okey, nombor 1. Bukti saya meyakini Allah Maha berkuasa. Ni ada tadi dekat dalam buku teks pun ada. Kalau awak pandai susun pun boleh. Boleh tahu jawapan dia. Bukti saya meyakini Allah Maha berkuasa. Dia bagi jawapan awam, tidak, harta, merosakkan. Mana dulu?
tidak merosakkan harta awam. Tengok susun macam tu, awak tulis lah. Awak kena tulis. So Azhar yang ni Azhar tak tulis, Azhar buat macam ni senang terus susun kan. Okay, awak nanti tulis. Tuliskan, susunkan perkataan tu ikut turutan yang betul. Nombor 2, bukti saya meyakini Allah Maha berkehendak. Apa? Dengan ketentuan Allah, sentiasa redha. Apa dia? Sentiasa redha. Dia tak nak pula. Sentiasa redha dengan ketentuan Allah. Okey. Last. Bukti saya meyakini Allah Maha mengetahui. Benar dengan bercakap sentiasa. Sentiasa bercakap dengan benar. Okey, boleh? Betul dah tu semua? Awak pause ni pun awak boleh tulis balik kat buku aktiviti awak. Okey? Boleh? Okey, ni last kali muka surat 60. Sesuaikan dengan tindakan yang betul. Sebelah kanan situasi. Apa yang berlaku, kemudian apa tindakan awak sebelah kiri. Contoh dia bagi, saya terjumpa dompet di surau. Okey, dia gariskan, apa dia buat? Memberikannya kepada guru. Okey, lagi dia bagi apa nombor 2? Rakan-rakan bising di dalam kelas semasa guru tiada. Bawah tu, ibu sedang memasak di dapur. Lagi apa? Guru sedang mengangkat buku latihan yang banyak. Tindakan-tindakan ada apa kat situ? Menegur dan menasihati mereka. Membantu membasuh pinggan dan cawan. Bantu mengangkat bukunya. Okey. Rakan-rakan bising di dalam kelas semasa guru tiada. Apa dia? Menegur dan menasihati mereka. Kan? Boleh tak? Mesti pensel. Saya tak ingat garis pula. Okay, ibu sedang memasak di dapur. Membantu membasuh pinggan dan cawan. Guru sedang mengangkat buku latihan yang banyak. Bantu mengangkat bukunya. Okey, awak sesuaikan mana dia situasi dengan tindakan yang betul. Okey. Okey. Boleh jadi itu 4 latihan dalam buku aktiviti awak cuba buat. Okey. Jadi saya harap awak boleh ingat dan hafal 20 sifat wajib bagi Allah. Kemudian awak beriman dengan sifat-sifat wajib Allah. Macam ni atau beriman ke tak? Sentiasa berbuat baik. Mesti ingat Allah tu maha melihat, maha mendengar. Okey. Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.